بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah pada muka surat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan dakwah Islamiyah. Jadi kita masuk pada tajuk yang baru, iaitulah bagaimanakah penerimaan dan juga tindak balas orang kafir Quraisy pada peringkat awal perkembangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hak ni, satu kisah yang disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan hadis daripada dia, iaitulah hadis berkenaan dengan Dajjal. Satu hari Tamim Ad-Dari dia cerita bahawasanya sebelum dia masuk Islam dia pernah berlayar di tengah lautan. Sampai satu ketika ombak mai menyebabkan kapal dia ataupun perahu hak dia naik tu terbalik. Bila terbalik, dia pun berenanglah ke kawasan ataupun ke pesisir pantai yang berdekatan pulau, di satu pulau. Dia duduk di pulau tu dan bila mana dia selamat, dia mendapati ada satu orang di pulau tersebut mai jumpa dia. Lalu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu disapa oleh laki tadi, dan laki tu kata, "Wahai lelaki, ada satu orang nak jumpa hang di sana." Di dalam kawasan pulau tu juga, dia nak jumpa hang di sana noh, pilah. Maka Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia pun pergi. Dan dia mendapati bahawasanya orang yang nak jumpa dia tu adalah satu ataupun seorang lelaki yang gerun bila ditengok, yang mana lelaki tersebut bertanya kepada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bagaimanakah penerimaan manusia terhadap ajaran ataupun dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diutuskan menyampaikan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi aku nak tanyalah, lagu mana penerimaan masyarakat pada ketika itu? Lalu kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ada yang ikut Muhammad dan ada yang lawan, yakni berpaling daripada Muhammad. Yang beriman dengan dia pun ada, yang kufur dengan dia pun ada. Lalu kata lelaki ini,
beruntunglah siapa-siapa yang ikut Muhammad, yakni yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malang sekali sesiapa yang tak ikut Muhammad, bahkan dia akan menjadi pengikut aku. Tamim Ad-Dari dia dengar, dia berasa pelik pula, kok mana boleh jadi ikut dia pula. Lalu tanyalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, man anta, siapakah kamu ni? Lalu kata lelaki ini, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku adalah Dajjal yang suatu ketika nanti akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat, sebelum dia tahu kata hak tu Dajjal, aku melihat kedua kaki dan kedua tangannya itu diikat, dan ikatan itu pada adat kata mailah siapa pun duk pi hunggang takkan boleh lepas, melainkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Dajjal ini, dia adalah keturunan manusia, berbadan gemuk, perutnya buncit. Tak gitu, tuan jangan duk pegang perut sendiri pula. Sampai perut aku ya pun dah. Kita bukan lagu tu, bukan Dajjal kita ni. Tapi buncit dia tu kira huduh daripada kebiasaan orang. Dan dia mempunyai dua mata. Satu mata dia celik elok, satu mata dia agak kecut, seperti mana buah anggur yang kering, ataupun bahasa kita panggil macam buah kismih tu. Ini adalah sifat Dajjal. Dajjal turun mai ataupun dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari keempat sehinggalah ke-40 adalah seperti mana 24 jam hari biasa. Maka dalam hadis tadi ni Dajjal kata siapa yang ikut Muhammad dia akan berjaya selamat. Dan siapa yang berpaling daripada Muhammad maka dia akan menjadi pengikut aku, yakni dia akan menjadi pengikut Dajjal wal-'iyadzu billah. Nabi SAW sebut, kita ni umat Nabi Muhammad ada kelebihan yang tidak ada pada umat, dan Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan yang tidak ada pada mana-mana Nabi dan juga mana Rasul pun tak ada kecuali Nabi Muhammad. Begitulah juga kita ni umat Nabi ada kelebihan yang kelebihan kita itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada mana-mana umat selain sebelum daripada kita. Tapi tuan-tuan perempuan sekalian, jangan lupa Allah Ta'ala bagi kelebihan kat kita yang tak ada pada umat yang lain. Begitulah juga Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita yang tidak pernah diuji pada umat yang lain. Tu jangan lupa. Mudah kita kata apa? Hidup kita ni tak selalu cerah dah. Hari pun tak setiap hari dia hujan. Ada hari kering, ada hari dia hujan, ada hari dia meribut. Macam-macam lah. Begitulah juga umat Nabi Muhammad, Allah bagi banyak kelebihan, Allah bagi banyak advantage, tapi jangan kita lupa umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala uji dengan ujian yang tidak pernah dirasai oleh umat selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ujian tu? Yang pertama adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, berlakunya kiamat. Yang kedua, Al-Masihud Dajjal, dengan ujian ataupun fitnah Dajjal. Dajjal dia akan mai sebelum daripada berlakunya kehancuran. Last sekali hancurlah. Sebelum daripada tu Dajjal, dabbah lah, dukhan, gelap, habis semua ni. Tu antaranya. Kaedah dia lagu ni. Hanya orang
siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi dia tengok berlakunya kiamat, itu adalah tanda dia adalah penghuni kekal neraka Allah. Itu dia punya formula dia. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kat dia boleh tengok berlakunya kiamat, ketahuilah pada saat itu dia termasuk daripada kalangan min ashabil jahim, min ashabi jahannam, daripada penghuni neraka Allah yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka kita doa supaya kita tak melihat berlakunya kiamat. Kerana sebelum berlakunya kiamat, last sekali sebelum kiamat, Dajjal dah habis semua, kena bunuh, Dabah apa semua ni, Ya'juj Ma'juj apa semua, dia akan main satu ar-rih, angin. Angin ini dia akan datang ataupun meliputi seluruh alam, daripada timur pergi ke barat, selatan ke utara, semua satu dunia, tak terkecuali. Hudzaifah Al-Yamani menyatakan, pada hari angin itu ditiupkan oleh Allah, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada iman sebesar zarrah, sikit ya besar zarrah ni. Zarrah ni besar mana? Diumpamakan oleh guru saya, kita bangkit tidur pagi-pagi, kita buka tingkap jendela, tingkap tu kita ambil bantai, kita katuk, kita nampak habuk-habuk kan. Perumpamaannya zarrah besar habuk-habuk tu terbang tu, perumpamaannya lagu tu. Siapa yang pada waktu angin tu ditiup, dalam hati dia ada iman sebesar zarrah, maka pada ketika itu kena saja angin tadi ni, dia mati. Dia mati. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu menyatakan, pada waktu itu juga ada kelompok manusia yang menyebut Allah dan ada yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila ditanya Allah tu apa, dia kata saya tak tahu, tapi pernah dengar tok nenek saya pernah sebut perkataan tu. Bila ditanya la ilaha illallah wa anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dua kalimah thayyibah tu, apa makna dan apakah simbolik daripada dua kalimah syahadah tu? Dia akan jawab, saya tak tahu, saya pernah dengar ayah, mak, tok nenek saya pernah sebut. Tapi kata Hudzaifah, walaupun dia tak tahu apa hak dia sebut, dia ada iman. Ada. Tapi iman hak kita kata 1/100. Udah faham lah? Tu zaman mana tu tuan-tuan? Zaman kita. Ada tak hari ni tuan-tuan kita suruh dia terjemah balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia tak boleh terjemah. Berlambak duk ada dalam masyarakat kita. Hatta kalau kita suruh sebut zat lafaz syahadah, dia pun tak tahu apa dia lafaz syahadah. Ni zaman kita. Dalam hadis tu Hudzaifah kata, kalau angin tu mai kena saja, walaupun dia tak tahu apa makna Allah, apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, tapi dia ada sikit iman dia, maka dia kena angin tu mati. Lepas mati orang beriman, apa yang berlaku? Yang kekal melihat sengsaranya hari kiamat adalah mereka-mereka yang pure kufur, yang pure kafir, yang tidak ada iman walaupun sebesar zarrah. Mereka ini akan melihat keadaan kiamat. Idza syamsu kuwirat. Ini Allah Taala sebut dalam surah At-Takwir. Wa idzan nujumu kadarat. Surah At-Takwir ini cerita pasal kiamat. Dalam hadis Nabi sebut, aku baca surah tu sampai beruban, aku duk fikir, punya takut, subhanallah. Nabi kata dalam ayat Quran, idza syamsu kuwirat, apabila Allah Taala padamkan cahaya matahari. Tuan-tuan,
Sehari kita keluar, ni tak masuk tajuk ni. Nak cerita relation dia tentang dakwah Nabi, siapa terima, insya-Allah selamat. Siapa yang duk ada ragu-ragu, takut-takut, termasuk orang yang akan tengok perihal kiamat pada ketika itu. Na'udzubillah. Idza syamsu kuwirat, apabila Allah Ta'ala padamkan cahaya matahari. Allah Ta'ala bagi gelap matahari tu. Tutup orang cahaya dia. Sehari kita keluar daripada masjid, hak paling leh siapa dia keluar masjid? Tok Siak noh. Macam mana Tok Siak dia boleh petik satu suis, gelap habis satu masjid, begitulah juga Allah dia petik satu suis, gelap habis dunia dengan hilangnya cahaya matahari. Tuan-tuan boleh bayang tak lah ni kita gelap, ada bulan malam nampak tahan kira kan? Ni gelap yang tidak ada apa-apa cahaya. Ni gelap ni tak nampak siapa pun. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadi ni kiamat ni, Allah Taala menjadikan lautan yang ada di atas permukaan bumi semuanya menjadi api. Tuan-tuan boleh bayang tak guna? Dah gelap. Api pula. Dan dalam Quran Allah Taala menyatakan pada ketika itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughnih. Allah Taala sebut pada waktu tu isteri dia akan bawa hal dia, laki suami dia akan bawa hal dia, anak dia tinggal mak dia tinggal pak dia, mak pak tinggal anak. Ayat yang lain, orang perempuan yang sedang mengandung, pada ketika tu dia tengok perihal kiamat ni, Allah Ta'ala bagi hancur habis alam ni, dia duk mengandung ni, anak dia terkeluar daripada rahim dia tanpa dia sedar. Dia tak sedar kata anak dia dah keluar dah tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawasanya betapa dahsyatnya kiamat dalam keadaan gelap gelita. Tuan-tuan boleh bayang, kita rumah karan tak ada pun kadang-kadang belah dinding berdegung belah dinding. Tak pergi pijak kaki bini, tak pergi pijak bini duduk lena, hak laki pijak anak halus. Padahal gelaplah rumah ya. Ni Allah Ta'ala padamkan semua sumber cahaya yang ada di alam ini. Gelap pada ketika itu. Siapa-siapa yang melihat berlakunya kiamat depan mata dia, dia kena tahu dia adalah penghuni neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi kita minta supaya mati sebelum kiamat. Untung kawan-kawan kita dah mati awal. Tuan-tuan agak-agak lagi boleh lepas bayang kita doa, ya Allah bagilah mati besok. Agak-agak tuan-tuan nak amin tak? Dengan saya hak tukang doa pun tak amin lah. Betul tak betul? Takut nak mati ni. Nak mati takut. Tapi takut juga kita jumpa dengan hak tak sah ni. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita doa supaya dua ujian ni Allah Ta'ala tak bagi kita. Dajjal pun kita tak tengok. Biarlah Dajjal hak Kuala Lumpur baru ni cukup lah. Hak tu cucu cicit dia. Hak tu cucu cicit dia. Dajjal rak tu pun. Dajjal daripada minad dajajilah. Daripada keturunan-keturunan Dajjal. La'natullah alaihim ajma'in. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita, anak pinak kita, cucu cicit kita, semua zuriat-zuriat kita ni daripada tipu daya dan fitnah akhir zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baru masuk tajuk hadatsan muqaddimah lah. Muqaddimah. Baik. Orang-orang Quraisy tidak memberi perhatian berat ketika permulaan mereka menerima dakwah Islamiyah. Peringkat awal bila mana mereka dengar Nabi Muhammad menyampaikan satu pahaman yang baru, mereka pandang sebelah mata ya. Tak ada siapa nak ikut Muhammad. Dia sekok-sekok dia ya. Dia seorang-seorang dia ya. Siapa nak ikut? Kita dah lama dah ni. Kita duk pugak tanah Mekah ni. Ramai dah duk ikut kita ni. Siapa nak ikut Muhammad? Dah lah bawa pahaman pun tak apa nak betul. Bawa kepercayaan yang Tuhan pun tak nampak. Siapa nak ikut dia? Peringkat awal.
Kemudian mereka menganggap apa yang berlaku sama sahaja seperti kelahiran golongan Al-Hunafa, seperti yang dibawa oleh Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salt dan lain-lain yang bersikap anti berhala. Dia kata ni, semua hak bawa ni, Muhammad ni bawa macam mana? Warqah bin Naufal. Al-Hunafa ni makna kepercayaan yang tidak beriman dengan berhala. Percaya adanya Tuhan tapi tak sembah berhala. Ni panggil Hunafa ataupun Hanif. Dalam surah Al-Bayyinah kita bacaan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hunafa maknanya apa dia? Para nabi dan rasul ni wa ma umiru illa liya'budullah, ajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hunafa, bukan takat semayang saja tapi beriman pada Allah hunafa, jauhkan manusia daripada penyembahan berhala. Tu makna hunafa. Jadi depa dok sangka hak Muhammad bawa ni takat jangan sembah berhala ya. Hak tu jadi dah sebelum ni, tak tahu mana sangat pun. Depa dok anggap lagu tu. Kemudian asalkan tidak mengganggu akidah berhala-berhala dan kepimpinan mereka. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sir, yakni secara rahsia. Dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun. 3 tahun secara rahsia, 10 tahun terang, 10 tahun terang-terang. Secara rahsia ni maknanya Nabi pergi rumah ke rumah, rumah ke rumah. Semayang pun di lorong-lorong yang gelap sahaja. Wahyu turun pun Nabi tak bagi sahabat duk pi baca depan pemimpin-pemimpin Quraisy. Tak boleh duk baca Quran lagu kita ni, siap buat majlis tilawah hari. Siap buat live pula satu dunia boleh tengok. Ada. Hanya rumah ni baca, sahabat ni baca di rumah dia, depa ni baca dalam majlis depa, hak tu saja. Tapi nak keluar ke masyarakat, pi duk baca di khalayak ramai, tak ada lagi pada ketika itu. Nabi larang. Walaupun Nabi larang, ada sahabat Nabi yang dia berani. Bukan sahabat lain tak berani dak, sahabat lain pun berani juga. Tapi mereka ikut apa hak Nabi gariskan, jangan lagi. Pasal waktu ni kita tak kuat ni. Kita tak ramai lagi yang ikut Islam. Kita tak ramai lagi hak faham Islam. Yang faham tauhid ni tak ramai. Tiba-tiba ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pesan dah jangan duk pi baca Quran. Sagi depa buat tak tahuan lagi ni. Dia masuk dalam Masjid Haram. Bila dia masuk di bawah, dia panggil ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang ada dalam Masjid Haram pada ketika tu Abu Jahal, Abu Lahab, segala maknanya Abu ada Allah dalam tu. Ya, dia baca apa? Dia baca ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Ar-Rahman. Dia masuk ayuhan nas, dengar ni, isma'u, dengar apa hak aku nak baca ni. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wal najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dia baca, tak lama lepas tu pak ni main rumun dia balun terus tunggu pai depa randuh dia 3 suku maut. Akhirnya habis berdarah, habis muka dia. Balik pergi jumpa Nabi dengan sahabat. Nabi tengok, sahabat tengok Abdullah bin Mas'ud muka dia habis lebah-lebah mana. Nabi kata ni mesti hang pergi cari pasal. Nabi siap dah, bebas dah.
Ni mesti hang pergi cari pasal dah. Kudu habaq dah, jangan duk pergi baca. Tengok apalah jadi dah. Depa pukul hang dah. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Ya Rasulullah, kalaulah esok kamu suruh aku pi baca lagi, walaupun hari ni aku baca kena rimbuk 3 suku mak dah, kamu suruh aku pi baca lagi esok, aku akan baca lagi depan depa. Nabi kata jangan sabar, jangan duk geluk kan. Ada tak hak jenis lagu ni? Hak semangat ni ada tak? Hak semangat ni ada. Jangan kata zaman sahabat, zaman kita apa dah. Hadis semangat tak tentu halal ni pun ada juga. Kan? Tapi sahabat semangat atas ilmu. Kita pun kena semangat atas jalan ilmu. Ini pada peringkat awal secara secara sembunyi-sembunyi. Pengikut-pengikut Islam tidaklah berterang-terangan menzahirkan ajarannya, yakni mereka tak zahirkan kata mereka tu ikut Nabi. Bahkan di masa itu orang Quraisy lebih menganggap golongan Al-Hunafa lebih menonjolkan diri menyatakan keraguan mereka secara terang-terangan terhadap keberhalaan. Ini beza. Nabi awal Islam ajak orang beriman kepada Allah, tapi secara bahasa kita panggil underground. Pelan-pelan, sikit-sikit, jangan duk pamerkan kepada orang. Adapun Al-Hunafa yang dibawa oleh Waraqah bin Naufal dan kawan-kawan dia yang lain, mereka menzahirkan bahawasanya kami tak ikut berhala, kami tak beriman dengan berhala. Maknanya ajak orang beriman tu cantik dah, tapi cara perlaksanaan itu kurang cantik. Baru nak bina kekuatan, tiba-tiba duk buat naik syekh ya. Dia sopa dengan anak ulat tedung. Anak ulat tedung ni, pesan guru saya, kita jangan jadi anak ulat tedung. Anak ulat tedung ni nampak cengeng, dia kira nak semua merata. Dia jumpa kau ni dia panggung, dia jumpa kau ni dia panggung, dia jumpa hak ni dia panggung, dia kira nak patuk orang lah, anak ulat tedung ni, anak ulat tedung ni. Gitu kan. Halus dia, tak padang dengan dia. Tapi dia kalah ke mana? Ambil batang menyapu, katok. Mampus dia gitu ya. Nampak tak tuan-tuan? Kemas ni ya Rabbi Ta'ala lah, kena spark dah, mati lah gitu ya. Tak kuat tak mana pun. Janganlah gitu. Tapi jadilah seperti mana mak dan ayah ulat tedung. Dia tak kacau orang. Dia buat kerja dia. Dia jalan, berapa jalan pak lagi dia pergi makan. Tapi jangan siapa duk pergi kacau sarang dia. Kacau sarang dia tak ada menguik lagi dia patuk saya dah. Jadilah macam mak dan ayah ulat tedung. Jadi Nabi Muhammad SAW mudah faham. Nabi mengikut bagaimana ulat tedung sela punya cara. Pelan-pelan, slow and steady. Step by step. Bila dah cukup kuat, cukup bisa dah, baru panggung. Bila panggung waktu tu bukan takat tengkuk saja. Setengah badan dia panggung mengkit lagu tu, tak ada siapa berani dah lah. Maka tuan-tuan, hang malah ulat sawah besar mana pun lawan dengan tedung sela, pasti salah satu akan mati ataupun dua-dua mati. Salah satu mati ataupun dua-dua mati. Tapi Islam mati dah? Islam tak mati. Ini hanya kronologi nak bagi mudah faham supaya kita ni jangan jadi anak ulat tedung, jadilah mak dan ayah ulat tedung. Kita buat kerja kita ya. Hari ni orang duk riuh kes nikah lebih. Hak tua pun syekh, hak muda pun syekh. Bini saya kata boleh nak menikah 3-4 boleh. Dia kata saya benarkan. Bini saya kata dia dengan syarat bukan abang. Tak apa, kita tu semangat dah. Dia kata dengan syarat bukan abang. Saya duk ingatkan dia bagi saya, rupa dia tak bagi, dia bagi orang lain dia. Agak rayuh abang apa tahu nama saya pun tak tahulah. Kan 3 ke 4 kata dia pun tak tahulah nama tu. Rayuh tuan-tuan. Duk sebar. Tinggal bang. Hak tu dia menikah, biar dia lah dia menikah. Hak kita tak menikah, jangan duk buat lagu menikah. Kan? Hak kita menikah seorang, jaga hak seorang tu sudahlah. Dia nak menikah apa pun dia tak kacau duit kita pun. Tak tahulah. Kotlah dia duk mesej tuan-tuan sebelum nak menikah tu dia minta kat duit jemaah Masjid Marbawi ni minggu lepas buat kutipan Jumaat ke. Tuan-tuan tolong saya himpun duit bang 13,000 saya nak menikah seorang lagi. Kot dia tak minta pun Tapi tuan-tuan, dia buat tu betul tak? Pada hukum betul tak betul? Dia tak berzina. Okey, siapa pula? Tak kira siapa pun.
Betul ke tak betul? Betul. Dia tak berzina pun alhamdulillah. Jadinya tuan-tuan, kita doa hak baik-baik saja. Boleh tak maklum? Dalam masjid boleh lah, luar masjid lagi kena pulas telinga lah maklum. Betul tak maklum? Maklum? Boleh ke tak? Seorang ni hak lain nampak dia tak setuju ya. Nah, tu dia. Jaga tuan-tuan. Ni fitnah akhir zaman. Allah Taala buat mai benda-benda ni nak tengok kita ni lagu mana. Melompat ke tak melompat? Nah, kalau benda tu tak ada manfaat kat kita, tinggal. Terus duk ambil tahu. Biar pergilah kat depa nak bergaduh ke apa, biar pergi kat depa. Kita bekerja kita, semayang, baca Quran, zikir, mai mengaji, mai apa, buat hak baik hak kita duk buat tu. Terus duk layan. Nah, baik. Adapun orang Islam tidaklah mengisytiharkan ajarannya seperti itu. Imam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani rahmatullahi alaihim ajma'in telah meriwayatkan satu peristiwa di mana seorang pedagang Arab di luar Mekah mengunjungi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pak menakan Nabi, ayah kepada Abdullah bin Abbas yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah adalah anak lelaki bongsu. Ayah Nabi Abdullah 16 beradik, 6 perempuan, 10 lelaki. Abdullah lelaki yang bongsu sekali, paling kecil. Nah, baik. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang kanak-kanak sedang bersembahyang dengan cara berlainan daripada upacara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Depa ni mai sampai di Mekah, depa tengok ada satu lelaki, satu perempuan, satu kanak-kanak, barangkali depa ni 3 beranak sembahyang. Buat ibadah tak sama macam kebiasaan orang Mekah duk buat, yakni menyembah berhala. Baik. Ni dalil kata apa? Dalil kata sebelum 5 waktu difardukan, Nabi Muhammad telah melaksanakan salat mengikut syariat Rasul terdahulu, yakni mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi sembahyang, jangan kata Nabi tak sembahyang pula. Kan? Nabi sembahyang mengikut syariat umat yang terdahulu. Ibadah yang paling awal sekali Allah Ta'ala fardukan ke atas Nabi, dimula pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 2, 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama salat, yang kedua zakat, dan yang ketiga melaksanakan ibadah haji di Baitillahil Haram. Ni 3 ibadah yang besar yang Allah Ta'ala dah fardukan kepada Nabi Adam sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma caranya berbeza. Caranya berbeza. Mana? Pada awal-awal sembahyang tu difardukan 5 waktu. Nabi mula-mula sembahyang sekali lepas Isra' Mi'raj adalah sembahyang zuhur. Sembahyang lohok. Dalam sembahyang zuhur yang mula sekali Nabi sembahyang tidak ada rukuk. Rukuk tak ada. Habis sembahyang lohok, lepas tu mai waktu asar Jibril mai ajak mula. Mula sembahyang asar itulah adanya persyariatan rukuk dalam solat. Jadi kalau anak kita tanya, ayah, sembahyang hak mula-mula Nabi sembahyang ni sembahyang apa? Sembahyang lohok. Mayang hak mula-mula kali ada rukuk, mayang asar. Semayang yang mula-mula sekali dalam kehidupan seharian kita, mayang subuh. Turutan tu beza lah. Mula-mula Nabi semayang hak mula ada rukuk, semayang hak mula sekali dalam kehidupan seharian kita. Mayang hak lah dalam kehidupan seharian kita adalah sembahyang fardu Isya. Tu hak paling lah mengikut kepada dalam 24 jam. Adapun dalam pensyariatan zuhur yang mula-mula sekali. Baik. Jadi sembahyanglah. Sembahyang mengikut syariat umat terdahulu. Kemudian lalu pedagang itu bertanya mengenai perlakuan mereka bertiga itu. Laki ni masuk jumpa Al-Abbas, tiba-tiba dia nampak 3 orang ni duduk sembahyang macam mana Nabi ajak, lalu dia pergi tanya Al-Abbas, wahai Al-Abbas,
ni depa ni dia buat apa ni? Tak sama pun macam orang lain kau tengok. Lalu pedagang itu bertanya, Al-Abbas memberitahu yang ini anak saudara saya merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Hak budak tu Sayyidina Ali. Hak tasak ni. Yang ini juga anak saudara saya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut 3 kan? Seorang lelaki dewasa, perempuan dewasa, kanak-kanak. Lalu ditanya, wahai Al-Abbas ni siapa dia? 3 orang ni, hak pelik kan ni? Al-Abbas kata, hak kecil tu Ali bin Abi Talib. Yang dewasa besar tu Muhammad Rasulullah. Yang perempuan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha, isteri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mengaku ia menerima perintah Tuhan dari langit. Demi Allah, setahu aku tidak ada lagi selain daripada mereka bertiga ini yang menganut agama ini. Al-Abbas kata, hak paling awal sekali yang terima Islam di Mekah Al-Mukarramah dan awal perkembangan Islam adalah siapa? Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ini adalah yang paling awal. Dan seperti yang kita sedia maklum, daripada kalangan hamba adalah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lagi dari kalangan lelaki dewasa, sahabat lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan? Ini adalah pada permulaan dakwah Islam di atas muka bumi ini. Menurut Ibnu Hisham, di kalangan ahli ilmu diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu untuk bersembahyang, keluarlah ia Rasulullah bersama-sama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan menyembunyikan diri dari pandangan bapa-bapa saudaranya serta orang-orang lain. Jadi Nabi bila main waktu sembahyang, Nabi ajak sepupu dia Sayyidina Ali, wahai Ali, jom kita pergi sembahyang di tempat yang orang tak nampak, dan pastikan tempat hak kita sembahyang ni tak ada siapa pun daripada kalangan ahli keluarga kita, pak-pak menakan kita, tak tengok kita. Pasal apa? Seperti yang kita sedia maklum, pak menakan Nabi, mereka adalah orang yang tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Berhenti azan tu kan jalan terus. Jalan terus. Jalan. Masjid kita jalan tak apa. Kalau masjid kita berhenti saja kita jalan, letih. Baik. Ia pulang ke rumah apabila selesai sembahyang atau terus berada di situ jika perlu. Tiba-tiba pada satu hari Abu Talib tersempak dengan mereka. Abu Talib ni siapa? Pak Sayyidina Ali. Pak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Abu Talib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, apakah agama yang kamu anut ini? Hang buat mai pahaman apa pula ni? Tak pernah aku tengok pun. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, ay ammi, hadza dinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim. Ba'athani bihillahu rasula ilal ibad. Wa anta ya ammi ahaqqu man badaltu lahu an-nasihah wa da'awtuhu ilal huda wa ahaqqu man ajabani ilaihi wa a'ani alaihi. Wahai bapa saudaraku, inilah agama Allah, agama para malaikatnya, para rasulnya, dan agama bapa kita Ibrahim alaihi salam. Allah membangkitkan aku, yakni Allah mengutuskan aku sebagai rasul dengan agama ini kepada seluruh hambanya. Engkaulah wahai bapa saudaraku orang yang paling berhak aku beri nasihat dan aku ajak kepada petunjuk. Dia kata, wahai pak menekan aku, wahai Abu Talib, hanglah yang paling layak sekali aku nak kena bagi tahu. Hanglah orang yang paling awal aku kena ajak masuk Islam. Maka tentang status Islamnya Abu Talib ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis yang sahih,
dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Dalam pandangan yang lain antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dan beberapa orang ulama yang lain menyatakan bahawasanya Abu Talib mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Cuma dia tak lafaz di mulut saja. Adapun dia beriman tak? Dia beriman. Mana bukti kata dia beriman, dia tak lafaz pun di mulut? Ulama balik pada makna iman tu pada al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan pada hati. Dia tak semesti ulama Habul Hujah kata iman tu balik pada hati. Jadi Abu Talib dia halang tak dakwah Nabi? Dia tak halang. Dia halang tak orang menerima Islam? Dia tak halang. Bahkan dia suruh lagi menyampaikan Islam tu pula. Daripada perbuatan Abu Talib itu, maknanya hatinya membenarkan dakwah Muhammad, maka dia beriman. Ini pandangan ulama yang lain pula. Jadi kita sebut ni atas dasar ilmu. Hak mana satu ustaz betul? Hak mana satu betul? Maka saya mengikut manhaj, metodologi pengajaran yang kita dapat daripada guru-guru kita, bahwasanya Abu Talib itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada satu dalil yang menyatakan Abu Talib ini syirik kepada Allah. Walaupun di dalam hadis yang sahih menyatakan sedemikian, Abu Talib akhir hayat dia tak menyebut la ilaha illallah seperti mana yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat Quran yang melarang Nabi Muhammad mendoakan keampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tak beriman, walaupun daripada kalangan ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok mana kami nak pegang ustaz? Pegang hak mana? Jalan paling selamat, serah semuanya pada Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui di manakah kedudukan Abu Talib. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik untuk beliau, asbab dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Lalu katanya lagi sikit tuan-tuan. 8.30 kita berhenti. Jam tuan-tuan 5 minit lagi. Baik. Dan engkaulah yang paling berhak menyahut seruanku dan memberi pertolongan kepadaku untuk menegakkannya. Abu Talib menjawab, wahai anakku, aku tidak berdaya untuk meninggalkan agama nenek moyangku dan tegas di atas ajaran mereka. Tetapi demi Allah, tidak akan lulus mengenaimu sesuatu yang kamu tidak sukai selagi aku masih hidup. Daripada ucapan Abu Talib ni dia kata apa? Aku tak boleh tinggal apa yang telah aku percaya lama ni. Tok nenek kita punya pahaman lagu ni berhala lah. Tapi wahai anak menakanku, hang nak sampaikan sampai. Aku berjanji tak ada siapa pun yang berani halang dakwah hang. Aku akan backup hang betul-betul punya. Walaupun aku tak masuk agama hang. Ni Abu Talib. Macam kita sebutkan tadilah permasalahan tadi. Kalaulah sekadar itu caranya di peringkat awal dakwah yang dilakukan, maka wajarlah ia tidak mendapat apa-apa tentangan dari pihak musyrikin. Ini dia ajak kita. Kalau kita buat baik ni, tak melibatkan ramai orang, dan yang ikut kita tu, yang buat baik dengan kita tu memang jenis kepala otak, memang nak buat baik ya, maka kita takkan berhadapan dengan orang-orang yang nak lawan kebaikan kita. Tapi dia akan ada orang yang lawan apabila kebaikan yang kita buat itu semakin hari semakin kembang, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin mendapat sambutan. Kan? Mana-mana pula, masjid ke, surau ke, jabatan mana-mana ke, sekolah ke, pondok ke, sama. Kalau kebaikan hak kita buat tu seorang kita ya, orang tak kacau. Katakan tuan-tuan dilantik jadi ketua satu jabatan. Lepas tu tuan-tuan tiap-tiap hari waktu rehat pergi mayang duha. Memang amalan harian. Duk main satu ketika duk fikir aku ni ada jawatan.
Nak ajak orang nak baca kitab ke orang kat apa dia bawahan aku di pejabat ni nampak macam tak sesuai pasal kerja banyak dan sebagainya. Lah ni buat satu jadual semua yang beragama Islam pada waktu rehat pukul 10 sampai 10.30 misalnya lah. Diwajibkan semua pi sembahyang duha. Agak-agak tuan-tuan ada hak nak lawan. Tobat Acik lawan kerak jari tak dan print surat tu lagi. Surat layang sampai dulu. Baru jadi ketua jabatan duk buat bagui pula dia dah. Duk ajak orang mayang duha. Benda sunat nak wajib apa? Ada tak dia kan kata? Ada. Ada tak? Ada. Bang hak duk tiap-tiap hari bang boleh kata bang tu saya duk buka luar awak ingat kami pekak. Awak duk buka bang derah-derah di luar tu awak ingat kami ni tak semayang. Pula ada. Ada tak? Bukan tempat tuan-tuan ni, tang lain. Ni belah Mozambik tu. Belah Mozambik sana tu. Bang. Lepas tu kita pun tak buka. Bila tak buka bunyi juga. Awak masjid ni pakai jadi kapiak habis dah kata tak bang? Pula dah. Hak tu juga. Awak duk ingat hak semua duk kau ni semua tak mayang. Kami mayang. Korang-korang dengar bang boleh mayang waktu juga. Ni bang tak bunyi kira duk mayang hujung waktu ya. Kena aku tu pula dah. Tak kena serba-serbi. Kita pun buka. Okey dah. Mai buat kuliah pula. Hari-hari ada Quran kan. Bacaan Quran kan. Hari berapa tu? Hak pagi-pagi tu. Hari Senin kan. Muslimat ramai kan. Muslimat. Duk buat apa? Baca Quran hari Senin orang nak pergi kenuri pun bayar. La ilaha illallah. Dia kira kenuri. Kira mata kedarah tak berhenti-berhenti. Seminggu tu kira duk makan saja ya. Bini dia nak main baca Quran mengaji dengan ustaz tu pun tak dan. Dia kata tak baca Quran pun tak apa. Dia kata duk baca lama dah. Lamayang pun duk baca. Pula dah. Tak kena juga. Kita buat pula banner keluar mai. Boh gedabak besar tu. Dia pergi tanya kawan tu, ni banner ni hang cuba bayang. Kalau tiap-tiap bulan duk buat keluar ni 8 kali apa sah banner duk buat keluar. Gambar. 8 kali sebelah. 8 kali sebelah. 8 kali sah tu 8 kali sebelah, 8 kali 10 lagu tu ya. Kan? Ni banner ni cuba hang pergi tanya tengok anak hang duk kerja kedai printing tu. Korang-korang dia ambil upah design 80. Dia duduk tolong kira lah kat masjid. Orang suruh jadi berdahari, hang tak mau. Lepas tu dia suruh kira kat orang. Bukan masjid ni. Mozambik sana. Dia kata hang kira tengok ni upah saja 80. Lepas tu, ni sah ni dia pergi tanya anak dia. Ayah kepin 150. Hang bayang tengok, depa duk print tiap-tiap bulan tu, aku duk tengok ni duk ada berapa penjuru duk ada kat Sungai Dua ni, depa buat ni. Hang kali tengok, dekat 10 ada apa? Tang tu ada, tang tu ada, tang nu ada, tang masjid sana ada, tang masjid kita dalam satu luar pagar, satu, dua dah. Kat 10, 150 kali dengan 10, 1,500. Baziak ya. Pula dah. Buat keluar hak kecil-kecil tu pun cukup dah. Awak ingat orang Merbawi ni buta. Tak ada tak arti warna kot. Kata lagi. Kita pun dengar main tak apalah. Tak mau bagi tegang dalam qariah ni. Kita pun cetak lah hak besar ni. Kan? Gambar kecil itu gambar pula tak ada kala. Ada gambar hak ustaz telinga nampak. Ada hak ustaz gambar hidung pun hilang. Beda. Pasal gambar kecil sangat. Hantar. AJK pun hantar. Dengar kata duk buh tabung banyak sangat. Nak print hak warna pun tak larat dah. Pula dah. Bunyi juga. Ada tak jenis ni? Hak jenis ni mau duk korek liang bagi 3 ke dia pergi duk tanam buang. Ada tak tuan-tuan? Serba-serbi tak kena. Betul tak betul? Betul tak tuan-tuan? Betul ya no? Tapi betul pun bukan tempat tuan-tuan. Tuan-tuan tu boleh kata betul ya. Aku dah tak kata agak kalau ada orang ni. Betul tak Malung? Malung? Betul? Apa yang betulnya? Nampak tak? Ada tak? Ada. Sopa mahat kita lah. Dia kata ustaz duk buat apa bangunan besar-besar dia kata. Saya jawab balik punya pasal aku nak buat besar mana pun.
Tu jawapan jahat. Hak tu jawapan nak cari pasal, jawab lagu tu. Tapi kita nak kata apa? Dia kata duk buat sekolah besar-besar, pelajar tak ada pun. Dia kata tak ramai pelajar. Saya jawab balik, ada orang buat rumah 18 kali 40, duduklah rumah tu 300 orang. Ada ke? Bahan-bahan tak rumah tak mana? Nak pergi tengok. Kita bubuh budak sesuai dengan berapa kapasiti yang muat lah. Betul tak betul tuan-tuan? Kalau rumah kita ada 4 bilik, takkan nak panggil menantu hak nak 6 orang main duduk dengan kita. Kita nak duduk tahun nak duduk dalam mesin basuh. Boleh faham tak Maklong? Maklong, boleh faham tak? Faham tak Maklong? Maklong faham ke tak? Maklong, jawab ke? Faham ke tak? Faham. Orang perempuan dia faham tu dia. Agak. Jadi kita buat pasal apa? Bila ada kelas lebih, pelajar boleh masuk lebih. Lah, hak tuan-tuan duk tengok tengah bendang tu, hak duk ada lah, maksimum pelajar boleh masuk 45 orang asrama. Ramai dah lah tu. Tak ramai. Kawasan besar tu 45 orang, tak padan. Kurang-kurang 150, 200 orang. Betul ke tak betul, Maklong? Maklong, jawab kan? Betul ke tak? Betul. Apa yang betulnya? Nah, jadi kita buat tu pasal apa? Buat beransur-ansur. Siap satu bahagian, penek pula hak ni. Supaya seimbang. Jadi siap hak 3 tingkat, hak ibu-ibu, ayah-ayah duk wakaf lama ni tu, boleh tampung pelajar lelaki saja satu waktu 200 orang. Tak cukup ustaz, 200 orang, kurang-kurang 2,000 orang macam di Indonesia no. Saya kata nama negara pun lain dah. Pasal apa nak bagi sama? Kita duduk Malaysia, sana Indonesia. Jangan duduk bagi sama. Hak ni jenis duk ukur pinggan orang main boh kat kita ni. Payah lah tu. Nampak tak tuan-tuan? Hal ni masalah dia. Buat besar pun kalut. Buat kecil pun kalut. Ada satu orang pakcik tu, ni dia tiang ni. Nak habis tak? Dia main di sekolah, dia tengok ada menu masakan. Menu budak makan lah. Menu tu saya yang buat. Lepas tu dia main-main baca, dia komplain. Hang kena peluru getah lah hari tu. Mujur tak kena peluru hidup. Peluru getah baru. Dia tengok-tengok ni makan ayam dengan sayur. Lepas tu ada ni. Saya beli barang. Saya tahu dah berapa ketui. Sekali makan, satu waktu makan, 50 ketui. Pelajar lelaki, 50 ketui pelajar perempuan. Termasuk dengan guru semua, 100 ketui. Ayam nak potong berapa? Kita list dah, siap dah seminggu tu, bagi kepada bahagian dia, hang order seminggu 3 kali. Ikut menu ni lah. Sayur berapa, cabai berapa, hak ni berapa. Jadi tak boleh nak bom lah. Tak boleh nak bom. Hak tukang beli pun tak boleh nak bom. Lebih ke kurang ke tak boleh. Pasal apa? Kita yang duk tahu duit keluar masuk, berapa yang masuk, ayam hantar banyak mana, mi kuatiau berapa bungkus seminggu. Dia masuk dia tengok. Ni apa hak duk jamu budak-budak makan mewah sangat ni, patut-patut padan sudahlah. Pak Long tu. Dia teringat lagi muka dia. Dia kata patut-patut padan dah lah. Siapa orang dulu-dulu mengaji makan dengan nasi putih ikan tambang kering ya. Sampai lah boleh hidup mah. Saya tanya dia balik. Pak Long sebelum main tak siap makan apa? Dia kata singgah makan tang tu, toseh. Singgah makan tang tu, toseh. Tak menang dia tak habak lah. Dia kata singgah makan di kedai si genak, makan toseh. Saya tanya dia, Pak Long dulu, mak Pak Long besar, dia biasa bagi makan toseh ke? Tak biasa kan? Tak biasa, duk makan ayak kosong ya, dengan nasi putih, kadang-kadang dengan ubi kayu lagu tu ya. Pak Long pun kena makan lagu tu gak lah ni pun bagi sama dengan hak dulu tu. Dia kata tak boleh, zaman berubah. Pandai metam perut hang zaman berubah. Metam perut orang nak kira hak dulu. Pandai dia dak tok kita. Ada tak hak dia ni? Ada, dia kira duk komplain ya. Komplain tak habis-habis. Maka bila buat kebaikan lagi besar, maka akan lagi besar orang yang tentang. Jadi masjid kita mana-mana lah tuan-tuan, orang buat baik, kita tak boleh bantu dengan duit ringgit pun. Kita sebarkan kebaikan. Apa hal mereka nak buat, kita tak nak bantu. Kita hantarlah iklan ke apa ke, kurang-kurang ada juga saham kita. Nah, ni surau kita nak buat ni. Surau apa? Imam Syafi'i apa? Teman kita ni. Surau nama apa? Tak buh nama ni. Buh nama ni tak? Kau tak buh ni?
Tak boleh kot. Bodah. Nama Imam Syafi'i kan? Tu ya. Tuan-tuan aku mana ni duduk dalam Korea ni tak tahu surah apa ni. Dia kata bukan tak tahu Ustaz, khilaf ulama pasal ada 4 mazhab. Dia kata Imam Syafi'i, Imam Malik tak tahu benar satu. Agak. Berapa je 1.2 juta lah. 1.2 juta tuan-tuan ni. Surah tu kan sa'ana pun. 1.2 juta dengan harga barang lah ni. Nah, jadi kita mungkin tak boleh bantu dengan duit. Kita bantu dengan apa? Iklan yang pihak surau duk kutip tu kita pun sebarkan. Kurang-kurang. Tak ada duit kita pun. Ada juga ni jari kita duk ketik dalam handphone ni sebagai saham besok depan Allah Ta'ala. Kita bukan nak tongkat langit. Kita nak mati. Jadi hak nak tinggal tu tinggal hak baik-baik kepada anak-anak kita. Baik. Yang terakhirnya, bagaimanapun apa yang berlaku itu hanyalah suatu persediaan meneguhkan kedudukan dari segi iman dan kefahaman untuk penganut-penganutnya. Ketika itu Islam belum diwahyukan secara sempurna, malah ianya bukanlah suatu cara yang berpanjangan. Ianya mana tu? Ianya balik kepada cara menyampaikan dakwah. Bukan sepanjang tu duduk dalam keadaan sir saja. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita. Wallahu a'lam bissawab. Berhenti tang tu lah. InsyaAllah pada bulan depan kita sambung di muka surat 91 insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di luar ni saya ada bawa jualan. Tuan-tuan pakai pergi beli, tak wajib ya, tak wajib. Harus saja. Pergi beli tak apa, tak beli tak apa, beli sambil menderma. Ada koko Habib hak saya duk bawa tu tuan-tuan, RM25 dengan minyak wangi. Minyak wangi dia dua. Hak pertama dia lembut sikit, maklum boleh beli maklum. Maklum beli lagi nah, maklum nah. Kesian tak saya? Kesian beli. No, dia di luar tu. Yang kedua untuk orang lelaki dah, bukan ut. Ut ni dia bunyi, dia bau kuat sikit. Kuat sikit. Jadi bolehlah ambil dua, paklung satu, maklung satu. RM25 kak. Satu botol RM25. Koko pun satu paket RM25. Dua paket RM40. Nak ambil koko satu, minyak wangi satu pun RM40 juga. Ambil lah kok mana pun, hak penting bayar. Jangan tak bayar pula. Kan? Yang kedua, wakaf kita buka. Kemarin saya lancarkan 30,000 untuk kita nak konkrit tiang tingkat atas. Alhamdulillah kita lancarkan tak sampai 2 hari. Kemarin saya pergi bayar tak banyak tuan-tuan, 26,000. Jadi yang balance lagi berapa ribu? 4,000. Oh siap dah 4,000 noh. Siap konkrit tiang, bukan siap semua. Oh kalau lagi 4,000 ke tak main kuliah dah malam ni, kira ada pacak kemoh dapat perasmian lah itu. 4,000 lagi yang kita perlukan untuk duit konkrit saja. Duit simen konkrit tu kita dah tanya dah 12 meter cube. 12 meter cube, 1 meter cube grade 25, 312 ringgit. Jadi lebih kurang 3,700 macam tu. Saya bagi genak barang lah, senang kira. 4,000 ringgit tuan-tuan. Hak lebihan tu kita akan bawa untuk barang yang seterusnya. Jadi malam ni kurang-kurang boleh 5,000 pun. Kan? Kurang-kurang boleh 5,000. InsyaAllah. Tuan-tuan, orang Kuala Lumpur telefon Ustaz main ambil duit. Saya kata BI lah. Main lah BI. Bukan kami nak kena pergi sampai 400, 500 km. Dia kata tak, saya rasa saya nak kena bagi by hand juga. Satu orang hamba Allah, Abang Bakar, dulu duduk meniaga ayam. Bila pun meniaga ayam kau. Setiap tahun. Ada ya. Tapi syarat Ustaz nak duit kena main. Kita kena pergi balik hari lah. Tolak pagi, balik petang. Hak penting duit bawa balik. Hak penting duit bawa balik. Kita nak bagi siap tu tuan-tuan. Target kita insya-Allah sebelum tutup 2024 kita nak siapkan pembinaan kita punya bangunan baru kita tu tuan-tuan. Jadi ada orang tanya Ustaz, ada ejen yang Ustaz lantik? Jawabnya tak ada tuan-tuan. Tak ada. Jawapannya tak ada. Siapa pun yang kita lantik tak ada. Hak duk jual muka saya, ayah saya, adik saya. Kami 3 orang dan seorang lagi kita punya pembantu Ustaz Muhammad Hilmi. 4 orang kami yang jual muka. Orang nak maki pun maki kami. Jangan duk maki anak murid kita.
Nah, sebab tujuan depa mengaji. Depa mengaji saja. Hak cari duit kita nak pastikan supaya semua prasarana fasiliti itu dapat kita berikan dengan terbaik untuk anak-anak kita semua. Jadi saya pun nak mati, tuan-tuan pun nak mati, dan tuan-tuan doakan juga insya-Allah. Sekarang kita dah buat dah hantar semua dah dokumen-dokumen kepada pihak Majlis Agama bahagian wakaf, insya-Allah untuk kita secara rasminya kita menyerahkan tanah kita tu tengah benang tu tuan-tuan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi dia harta wakaf umat Islam. Nah, jadi pasal apa ustaz buat begitu ustaz, duk cari duit merata cerok pai 20 tahun cari pi bagi tanah kat Majlis Agama. Ada Arab cakap begitu pun. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai jaminan supaya setiap sen yang ayah-ayah, ibu-ibu duk wakaf untuk mahan, pahala wakaf tu jalan. Dan tidak ada seorang pun daripada keturunan saya ke, keturunan ayah saya ke, keturunan siapa-siapa pun yang menjadi pemegang amanah yang boleh declare kata hak ni tok wan aku punya, hak ni pak aku punya, hak ni mak aku punya, mani paraid bahagian kami. Kita nak pastikan benda tu tak berlaku, supaya semua hak ayah-ayah bagi kembali semula kepada umat Islam. Ni tuan-tuan, nak bina kepercayaan orang ni payah naknya. Walaupun kadang-kadang dia tu orang yang terkenal, tapi nak bina ke orang nak bagi duit, kita nak bagi duit ni kita nak percaya ke orang tu. Jadi nak bina kepercayaan orang itu susah. Jadi macam mana kita nak bina? Kita kena buat satu benda yang meyakinkan orang bahawasanya apa hak kita buat itu adalah berada di atas jalan yang benar, mengikut panduan dan hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Nah tuan-tuan, tak ada sekupang sejuta pun tak nak masuk dalam akaun saya, sekupang pun tak nak masuk dalam akaun saya. Semua hak kita buat sama macam ayah-ayah juga bagi duit bukan untuk kesenangan kita di sini, tapi apa hak ayah-ayah, ibu-ibu bagi semuanya untuk masa depan akhirat kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita di dunia macam hari ini, dan Allah Ta'ala himpunkan juga kita di hari akhirat seperti mana kita himpun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.